Alright, Assalamualaikum semua. So hari ni we back with Aperture Podcast. So hari ni kita ada guest baru. So nak introduce sikit guest baru. Nur Ain. So hi Nur Ain. And as usual kita ada Zaf, Annie, Farid. So unfortunately Mus tak dapat join hari ni. Busy kata dia, ada banyak kerja busy. So maybe next week she'll be back. So yeah, so kita orang kata menjemput Nur Ain lah as kita one of kita punya podcast lepas ni, InsyaAllah moving forward as well. So apa perasaan dijemput and then today kita apa bila dijemput nervous lah. Sebab tak pernah dapat jemputan. Okay. So apa yang membuatkan Ain bersetuju ikut cakap Faris ni? Siapa Faris ni? Dia paksa ke? Dia tak paksa. Bersetuju sebab paksa. benda ni something new lah. Kita kena macam I try to explore lah. Maksudnya it's okay try to join, tengok macam mana kan. Kita try benda baru lah. Okay, Faris teruskan. Alright, so this time thank you Nur Ain for the introduction. So sekarang ni hari ni kita buat bukanlah kata special podcast atau special review, tapi pasal cerita terbaru yang tengah hangat ni keluar di pasaran lah sekarang ni kan. Cerita Godzilla vs King Kong. So Godzilla vs Kong. So movie ni I think post MCO punya, orang kata tengah MCO ni kita tak banyak movie kita dapat tengok. So this one dia keluar wayang pula, kita take the chance lah kan. So mungkin something yang bagi ni kita rasa seronok sekali. Of course we know Zaf tak tengok kat wayang. Kat HBO ada juga cerita dengan Zaf. Yes, HBO Max. So me and Ain dapat chance tengok wayang. Kita orang memang nak try tengok wayang. So apa experience so maybe tengok? Zaf, you can just give us. Korang tengok wayang kan, so as per experience dia, ada perbezaan tak? Sebab aku semenjak MCO tu memang aku tak pernah tengok wayang. Ada tak boleh makan popcorn ke apa ke? Kita ada sistem penjarakan. Popcorn makanan macam biasa. Okay. Cuma penjarakan tu lah. Kita tak, dia macam selang. Macam 2, lepas tu selang, lepas tu lagi 2 macam tu lah. Okay. Tapi sekarang 2 boleh rapat dah kan sekarang kan? 2 orang dah boleh sebelah-sebelah kan? 2 dah rapat dah. Dia ada couple seat dah. Dia ada couple seat lah. Kan? So okay, cuma kalau bawa anak tu, anak duduk nothing yang special lah. tempat jauh sikit lah. Okay. Macam nothing yalah. Just nak refresh sikit lah. Kita dah lama tak, bukan tak adalah something new ke apa. Just dapat tengok yang sekarang macam ni. Kebetulan ada cerita Kong ni keluar, so why not lah, that's why. So yep, that's it. Okay. So Zaf, mungkin boleh bagi sikit idea macam mana wiki sikit lah. Wiki sikit Okay, filem Godzilla vs Kong ni dia diarahkan oleh siapa nama pengarah dia? Mana dia? Adam Wingard. Okay, Adam Wingard ni dia tak berapa terkenal sangat lah. Sebelum ni dia direct cerita Death Note. Kalau korang tengok Netflix, remake punya Death Note yang anime tu. Death Note, okay. I mean, siapa yang suka anime maybe tak suka filem tu lah, tapi aku macam okay je dengan Death Note Netflix ni. Live action. Okay, untuk Godzilla vs Kong ni dia punya rating IMDb buat masa sekarang ni lah, sebab sekarang dia baru saja ditayangkan kan. So maybe rating ni akan berubah lah. Tapi currently rating dia 6.9 untuk IMDb. Dan Metascore dia 60. Okay. So above average lah. I mean people quite like it jugalah cerita ni. Okay, so straightforward, cerita dia mengisahkan Godzilla lawan King Kong lah. And ada special guest sekali. Okay, pelakon dia terdiri daripada Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall dan Brian Henry. Okay.
Millie Bobby Brown Stranger Things kan? Yes, correct. Stranger Things kan. Millie Bobby Brown dia Okay, satu lagi Alright. information dia punya budget lah. Budget dia dalam 160 juta. Million. Yes, USD. Box office aku tak boleh bagi sekarang lah sebab baru je lagi kan. So, baru seminggu kan. baru seminggu je. 160 juta. 160 juta budget dia. Tapi yang aku dengar collection dia for the first week ni sangat memuaskan lah. Memuaskan lah. Yes, especially dekat China. Macam aku cakap lah, dia especially lah. Cerita ni kira since MCO mungkin ni one of the biggest blockbuster yang keluar lah kan. And agaknya Yes, correct. Yang keluar kat cinema apa semua kan. Seorang of course Justice League tak keluar kat cinema kan. So kalau Justice League keluar mungkin meletup juga lah kan. Tapi cerita ni Okay lah. Banyak orang tunggu juga cerita ni. Okay. So that's basically the banyak orang tunggu betul. So okay, kita tak nak buang masa sangat. So let's go to the movie review. Okay, kita maybe start dengan Zaf dulu lah. So what do you think about the story? Kita punya first segment story kita. Story dengan plot dia. What do you think? Aku mixed feeling cerita ni sebenarnya. Dia sama ada aku boleh jadi suka dan aku boleh jadi tak suka. Sebab aku rasa tengok mood lah. Sebab sekarang aku tengok dekat streaming kan, so aku boleh tengok banyak kali. So kadang-kadang aku tengok tu aku enjoy dia punya action kan, tak fikir sangat dia punya human character tu. Tapi bila tengok lagi sekali, kita dah tahu action dia apa, kita nak fokus dekat jalan cerita human tu lah. Tapi benda tu dia let down sikit lah. Sebab nothing interesting on the human character. All dia punya motivation semua aku tak buy. And then plot untuk karakter Millie Bobby Brown tu memang useless lah basically. Aku rasa dia ada kat situ just because dia from the previous movie. Kalau dia tak ada pun tak apa. And, that's basically the story lah. So aku What about you, Nurain? enjoy dia punya action lah. Macam setuju juga dengan Zaf sebab yang karakter Madison tu kan, Millie Bobby tu, dia tak ada macam hala tuju. Dia tak ada function lah, maksudnya dia lain dengan yang budak bisu tu, Gia tu. Dia ceritakan pasal dia dengan King Kong. Macam mana dia orang close. Tu okey jugalah karakter Gia tu. Macam mana dia dengan King Kong communicate. Dia kan bisu. So dia orang ada macam bond lah antara dia dengan ni. Tapi yang lagi satu tu dia macam yang Millie Bobby tu, dia macam banyak lari sana, lari sini, lari sana. Kita macam tak faham. Tak nampak sangat reason dia kenapa ada dalam cerita tu lah. Kurang lah nampak reason dia. Tadi dia ada dia punya reason dia punya jalan cerita je lah. Dia nak expose company ada satu company ni kan, Apex tu kan. Tapi towards the end tak ada apa-apa pun. Apa yang dia expose? Dia tak apa dia punya? Dia cuma dapat tahu yang kenapa Godzilla marah. Mesti ada sebab. Tu je yang dia dapat. Yalah, dapat solve lah. The information yang dia dapat tu tak effect dia cerita pun. Godzilla tetap marah juga, tu je. Faris macam mana pula? Macam for me kan, I rasa daripada segi dia punya story lah. Story dia I don't know you guys, tapi bila I tengok cerita ni, I expect popcorn movie lah. That's popcorn movie. Sebab mungkin Zaf ada tengok yang previous version Godzilla, Kong semua. I tak banyak tengok tu. So I think the last one I tengok is Skull Island. Skull Island tu dia lebih macam story driven cerita lah compared to this one. This one dia just macam dia give some reason, then you go fight, and dia bagi some come some reason untuk these two big monster nak fight lah. So dia tak letakkan apa ni of course dia, in fact di story pun dia start cepat kan. Dia tak ada buang masa sangat. Tahu first dia dah tunjuk yang Godzilla tu dah
and dah start attack apa semua kan. So dia dah bagi dia tak macam tak buang masa sangat. So dia again from my view I rasa dia lebih dia just nak penonton enjoy the fight scene. Dia focus a lot on the fight scene, the action scene between the two giant lah. So dia cuba macam nak bagi letak sikit plot sini tapi macam Zaf cakap, macam Nurul cakap juga, dia tak give a lot of impact lah kan. Pada idea of the movie. The gist of the movie is dia nak tengok dua big monster wrestle each other, letukkan bangunan, langgar sebenarnya itu je. I think dekat situ dia banyak fokus lah. So dia bagi story macam tu lah. Plot wise tu really empty kan. Dia cuba nak buat some emotion sikit lah dekat Kong dengan the budak tu. Macam boleh nampak juga lah kan, ada sikit kan. So that's basically the story ni lah. For me it's just a good popcorn movie lah. I enjoy it. And nampak pergi tengok kan. Tengok seronok dia try buat apa ni, dia punya kata apa ni, set piece dia lah dengan dia ni kan. Lepas tu so itu seronok lah tengok. Then that's for my opinion lah. Sound dia pun okay. Okay. Yeah, right, sound dia bagus kan. So daripada pelakon atau casting macam Zaf cakap lah, mungkin Zaf boleh elaborate sikit lah casting dengan lakonan diorang yang diorang tunjukkan. Include semua sekali Kong dengan Godzilla tu lah. I mean kali ni aku rasa Kong tu dia macam soft sikit. Aku rasa sebab dia ada budak kecil tu kot. Budak kecil tu yang ada macam connection dengan dia. So dia jadi macam soft sikit tau. Dan and kita nampak dia macam intelligent sikit. But compared to Skull Island, dia macam just binatang buas je kan. This one dia Skull macam, Island lah betul. Yes, raw je kan betul. This one dia intelligent sikit lah. Tapi for betul, people yang macam aku invest dengan cerita yang sebelum ni, so bila dia jump terus Kong jadi macam pandai pula kan. So aku nak kena penerimaan aku ni susah sikit lah kan. Macam mana pula dia boleh terror pula kan. And then tiba-tiba aku terkejut pasal because aku ada race benda tu juga. Macam dekat Skull Island tu tiba-tiba ada macam some dome yang nak control Kong ni kan. Benda tu pun dia tak explain sangat mana datang benda tu kan. Kenapa dia nak control the Kong dalam tu. So macam ada some story missing in between the movie. Okay, karakter human macam aku cakap just empty vessel dia. Aku tak invest langsung dengan dorang filling up the feeling dengan dorang punya, just filling up the gap lah dekat dalam cerita tu. Yeah. I mean karakter budak kecil Jia tu is good. Okay. Tapi itulah dia karakter dia ada just untuk cerita ni senang nak control Kong. Kalau tak macam mana dia nak bawa Kong tu pergi masuk kat Hollow Earth tu kan. That's why they create that karakter budak tu. So just for plot device je lah. Not really nak cerita pasal relationship between Kong. Sorry Zaf. Okay. Go back sikit. Sorry kita masuk sikit kepada story tadi. So bila ni something like that kan, itu dah macam dah jadi lebih pada sci-fi fantasy kan pula kan. Rasa macam tu tak? Yang mana ni? I mean previously Kong ni dia I mean dia bawa Kong pergi outer world, panggil apa kan, dia dah jadi macam Hollow Earth, a bit sci-fi. Hollow Earth kan, ada sci-fi dengan fantasy. Sci-fi lah, dia jadi sci-fi sebenarnya yang ada macam main dengan speed of light lah apa semua. Itulah. Kena gerak laju sampai kan. Itu yang aku rasa macam different universe between the off sikit lah, the previous movie dengan previousnya. Tak tahu dia just create the plot macam tu kan. Dia nak ada reason why King Kong ni ada reason yes. Tu dia fight dengan Godzilla ni kan. Tapi itulah cerita yang dipilih tu aku tak berapa minat sangat lah. And so Kong dengan Godzilla punya kira so called
Apa? Dia punya characterization dia korang rasa okey lah. Zaf ada question lah dekat dia kebijaksanaan dia. Tapi logik juga masa Skull Island tu dia mungkin baby lagi agaknya kot. Mungkin dia baby lagi kan. Sekarang ni dia dah jadi macam teenager atau young adult lah kan. So mungkin dia ada pandai sikit lah kat kepala kan. Aku terkejut juga tengok. Nanti macam mana dia boleh tahu tongkat tu rupa-rupanya kan. Dia boleh kan. Dia macam boleh berfikir up itulah. to that level lah. Tapi macam mana dia boleh tahu kan? Dia macam tahu ada something kan. So tapi mungkin lah dia punya just nak bagi justification mungkin dia dah dewasa sikit lah compare tu yang Yelah, Skull Island dulu Skull kan. Island tu during the 60s kan, Vietnam War kan. So time frame dia jauh Vietnam War lah. kan. Okay lah. Jauh sikit kan. Okay. And then as for the character yang lain pula, of course I think yang what's the yang mamat yang black tu, yang dia buat punchline 1-2 punchline tu kan. Oh, yang okay. kelakar sikit Yang kan kononnya kan. apa, podcaster tu. Conspirator podcaster. Podcast tu rasa yes. Dia mungkin dalam banyak karakter human dia lah paling yang I think give the impact to the movie lah. Aku rasa lah ni my personal opinion. Yang lain tu macam ada tak ada lah. Macam ada tak ada lah, especially yang dia punya apa ni? Stranger Things girl tu macam and then Jia tu okay dia, tapi dia pasal dia tak boleh cakap dia deaf kan, so tak banyak sangat dia betul. Cuma dia ada emotional scene lah, which is letak budak, letak kong tak banyak susah, tak banyak benda kau boleh buat lah. Orang kan akan automatically akan rasa macam kasihan kan. Itu agak straightforward lah kan. And then karakter yang apa ni yang profesor tu, yang scientist tu kan. Scientist. Itu pun dia ada abang dia mati. Apa tu? Dia brother dia mati tu kan. Is it from the previous movie ke apa? Ke Yang mana? out of nowhere juga? Scientist. Yang profesor tu lah, yang profesor yang dia scientist lah. Oh, okay, yang Nathan. yang bawa spaceship tu. Bawa spaceship tu. Yelah. Mungkin Dia abang dia previous pilot juga kot untuk this type of mission. Kan. So itu pun tak bagi dia elaborate more lah. Kan. So yalah. So Nurain pula rasa macam mana dia punya apa ni? Dia punya karakter dengan plot dia. Sama lah macam you all fikir. Dia macam banyak yang tak memainkan macam dia macam lari daripada fokus orang nak apa orang expect tak sama dengan apa yang kita tengok lah. Lepas tu dua-dua ni kan macam Nurain cakap tadi, dia dua-dua ni adalah monster, giant monster. So takut tak tengok orang dekat luar sana Nurain tak takut, tapi masa dia orang gaduh, masing-masing ada macam Nurain faham, dekat luar sana ada yang peminat Godzilla, ada peminat King Kong. So masing-masing macam masa dia orang gaduh tu macam nak tengok siapa menang. Itu adalah itu dalam movie ni ada benda tu. Kita nak tengok siapa menang, siapa kuat. So untuk karakter-karakter human karakter tu macam itulah, tak banyak mainkan peranan. So banyak yang orang nak tengok sebenarnya siapa kuat sebenarnya dalam cerita ni. Tapi kalau macam Nurain tengoklah cerita ni, Nurain nampak Godzilla kuat. Dan yang apa King Kong ni banyak macam lembut. Dia macam banyak lembut, dia tak ganas sangat. Dalam cerita ni lah. Okay. Dia macam sensitif sikit lah macam tu. Dia ranking dia macam ni lah. Dia ranking dia macam ni lah. Ini kita masuk dalam story dengan masuk dalam karakter dengan dia punya ni lah. Lakonan semua. So dia paling kuat sekali is Mecha. Bawah dia lah Godzilla dan Kong paling lemah sekali lah, betul tak? Betul. Kong paling lemah. Kong paling ayam. So dia Godzilla tu mungkin a bit too strong for him lah. Sebab Godzilla tu King Kong tu king kan. King Kong king. Tapi kita forgot yang Godzilla is a god. So dia lah yang akan jadi kuat. Sebab kalau perasan masa intro dia tunjuk macam Kong kalahkan banyak tau. Is it me atau tu saja itu fan service je. Kan ada intro dia tunjuk Kong kalahkan ni, Kong kalahkan dia kan. Ada perasan tak masa intro dia? Perasan kan? Oh. Tu mungkin bapak dia kot. So orang tunggu tau siapa yang menang. Bapak dia.
Tapi I thought the fight masa dia dekat yang apa ni? Apa nama Outer World panggil dia apa? Hollow Earth. Panggil apa yang tempat rumah. Hmm. Dia lawan dengan satu burung tu. That scene was awesome lah. Dia kan dia tu apa ni? Nampak macam nampak macam Kong very intim dia dia boleh bagi dia aggressiveness tu best lah. So kita nak tengok lah tu ganas. Itulah. Dia macam dia tak lembut lah. Kita ingat dia macam ganas. Lepas tu Godzilla pun ganas. Lepas tu duduk gaduh. Kita macam dia siap minum darah tu kan. Tapi lah Godzilla pula Somebody go ahead. Teruskan. Macam lah, duduk okey sebab dia giant punya monster kan. So human character tu yang kalau dia orang dapat macam improve lagi, dia rasa lagi akan jadi best itu ni. Dia tak tergantung kan dia best. I gunakan sampel Kong Island, Skull Island lah. Skull Island I thought the character play a significant punya impact to the movie lah. Siapa yang heroine tu dalam cerita Skull Island tu? Brie Larson. Tak ingat apa dia. Brie Larson was it? Yeah. Brie Larson lah. And then so nampaklah wujud karakter-karakter tu bagi impact pada cerita tu. Tapi kali ni as you guys pun cakap lah, tak nampak sangat human punya tu, very minimal lah dia. But I faham dia reason lah. Dia reason just nak fill up the gap between fight tu, letak kan plot dekat situ kan. So itu dia reason lah. Tak ada dia tak akan banyak ni spend time dekat human tu lah kan. Yeah. Okay. So apa lagi? What about production of the movie? So production, what do you guys think? Mungkin Nuran boleh start production dia. Kamera dia ke, dia punya sound effect dia ke, dia punya visual effect dia, what do you think? Bagi Nuran sound dia okey. Sebab bila gaduh tu kita rasa bukan takut dengan karakter, tapi kita rasa terkejut-terkejut. Macam sound dia nice lah. Okay. In term of movie dia punya ni pun okey juga. Macam untuk for me I think sound dia okay. Maybe kita tengok kat panggung yang lah, mungkin rasa dia tu agak significant dia punya dia sound effects semua tu kan. Tapi dia dia punya team tu dia banyak macam Zaf cakap tadi, dia rasa macam dia nak modernkan team tu lah. Dia banyak kan, dia nak buat macam gelap, banyak scene gelap juga. I was glad masa saya tengok scene siang tau sebenarnya. Bila tengok siang, best sebab nampak macam terang tau. Macam nampak dia nampak ada certain scene dia siang kan, Kong lawan on the daylight kan. Nice lah. Tapi banyak scene dia very dark sikit lah. Dia nak buat dark, dia buat yang colour apa macam kau cakap Zaf, neon light semua kan. Nak bagi nampak macam very futuristic lah, something like that kan. Yeah. Lepas tu dia especially dekat Apex building nampak macam saya cakap lah, dia nak buat macam future ni lah. Kita not sure timeline of the movie, tak tahu bila cerita ni lah kan. Dia tak explain bila cerita ni kan. So but yeah, so I think the production untuk MCO ni lah rasa was good. Boleh nampak sikit lah, tak ada satu scene tu nampak I think dia visual effect dia lah. Ada satu scene tu nampak Godzilla tu dia macam besar tau, tapi bila dia dah dia jadi macam terlalu kecil pula, macam dia tak apa ni scale dia tu tak cantik sangat lah. Dia buat ada few scene like that lah. And then I think I think okay lah. I think just meet what we need right now. The requirements semua okay lah. Tak adalah teruk apa semua je something like that. And then marketing dia macam ni, I think we are looking forward to see these two big monster fighting. That was an easy market. Dia ada masing-masing ada dia punya fanboy dia, dia punya fan dia. So agak senang dia nak market lah. I think a lot of people are excited to watch this movie lah. So kan. And then dia macam nampak macam nak bagi kita pening-pening sikit dengan dia punya apa ni, science fiction dia. Tapi dia sebenarnya in the end dia straightforward. Just a raw fight scene. Memang best lah, dia tunjuk dia bergaduh semua tu, langgar bangunan semua tu. Macam wrestling kan. And of course especially bila dia dua orang bergabung kan, tak fair lah pada Mechazilla. Mecha Godzilla Fair lah, tapi still seronok lah dia buat macam
makeup. Hmm. So macam apa ni? Macam Royal Rumble punya style lah gitu. Puati kan. So overall for me production was macam mana Zaf? What do you think? Production. Okay. Production dia. In term of audio, sound design semua, aku tengok dekat rumah, dekat iPad je. So aku tak boleh nak komen sangat lah. Sebab kalau based on iPad ni memang tak sedap lah. Kan? Aku tak rasa tak rasa dia Feeling tu lah. feel itu different lah. Godzilla punya bila jerit tu kan, aku macam Raw. tak takut pun kan. Tapi in term of visual aku rasa cantik. Dia boleh compete dengan Pacific Rim punya kaiju lah. Kan? Godzilla ni aku nampak macam kaiju dah, tak nampak macam Godzilla lah. Kan, dengan color-color dia, dengan mata Godzilla. Dia pun ada color biru pula sekarang kan. Aku tak pernah tahu. Kan? Tiba-tiba mata dia warna biru pula kan. Tapi cool lah tengok dia punya atomic breath tu kan. Obviously Kong tak boleh lawan lah that one. Betul. Tak boleh lawan lah kan. Betul. And ada scene Kong lari menyelamatkan diri babe. Dia celah-celah bangunan. Aku melawak gila tengok. Betul. Itulah. Betul. Dia literally lari. Dua kali ada satu scene dekat laut tu pun nampak sangat Kong tak boleh lawan dengan dia. Dia dah lemas lah. Dah air kan. Betul. Terlalu banyak advantage lah untuk Godzilla ni kan. Dia boleh dalam air boleh, dekat atas darat boleh, lepas tu ada laser pula tu kan. Macam mana nak lawan? Imba. Betul lah. Not fair. Tapi cantik lah, grafik dia cantik lah. Tak adalah nampak realistik sangat, tapi it's okay. Boleh dia terima pakai. Okay tu lah. Acceptable. Yeah, acceptable. Alright guys, so kita dah discuss about dia punya story plot, dia punya cast, and of course dia punya performance and production daripada cerita ni lah. So again, I think cerita ni pasal baru release this week, so there's a lot of hype going on with this story, with this movie. Then of course with pasal MCO ni lah, orang semua excited nak tengok yang of course Zaf nasib baik dapat tengok HBO lah. But yeah, so without any further ado, kita nak bagi rating sikit lah kat cerita ni. So rating kita within 5 star. So we'll start off with Zaf. How many stars do you give this movie, Zaf? Okay, aku rasa aku boleh bagi movie ni 3 bintang lah, 3/5. 3/5. As a fan of Godzilla movie ke ataupun as a popcorn movie lah. Aku nak really nampak macam kau macam fan. No, aku not really a fan Godzilla pun. Aku tak tengok pun yang Japan punya tu kan. Aku cuma masa Godzilla 2014 tu aku start tengok from that lah. Sebelum ni we know, everyone knows Godzilla kan. Tak ada orang yang tak kenal Godzilla. Tapi aku bukan dia punya die-hard fan lah. Tak kisah pun dengan Godzilla ni. Okay, 3 bintang. What about bintang. you, Nurain? Same. 3 juga. I mean, this enjoyable movie lah. It's enjoyable. Not to say not enjoy. Okay, betul. Enjoyable. Walaupun kita ada frust sikit-sikit kat situ. But deserve 3 star lah for me. For me, I rasa cerita ni pula I can give 3 star jugalah. One because popcorn movie lah. Dan kali ni betul-betul makan popcorn ni kat pengoyang ni. Lama tak makan popcorn kat pengoyang. Pergi ke GSC, so memang popcorn movie. And then dia, I think macam I've said earlier lah, dia cerita ni dia just nak tunjuk these two big monster bergaduh plot wise tu. Dia tak banyak fikir, tiba-tiba ada special punya hole lah apa semua tu out of nowhere kan semua. So dia just nak create some opportunity nak plotkan cerita tu. Tapi dia very action pack, like it. Dia langgar sini langgar sana. Of course sedih sikit lah Kong tu nampak macam Zul cakap lah, macam lemah sikit lah kan. Memanglah kita tahu Godzilla ni sepatutnya kuat lah, tapi macam Kong tu macam memang tak boleh nak keep up dengan dia lah. Tapi dia bagi point lah sikit, maknanya dia bagi Kong yang kalahkan that mecha. Yes. Pecah tu kan. So tak, the thing is dia bagi point sikit lah. Tapi kalau tidak dia memang kalah teruk tak ada. Itulah. Sebab
awal-awal tu dia macam establish Kong ni macam intelligent. So aku hoping that bila dia lawan Godzilla tu dia do something intelligent lah, macam nak kalahkan Ada this some idea monster lah. kan. Tapi dia tak ada idea, dia boleh lari je. So ada sikit kecewa kat situ So, lah. yeah. Okay. 3 or 5 for me as well lah. Yeah, 3 or 5. Sikit kecewa sikit lah. Tapi again, I think 3 or 5 mungkin reasonable score lah. Aku rasa Yeah. okay lah kan untuk dia punya effort cerita ni. So, kita bagi agak reasonable. Kita enjoy the movie, we like the movie. And mungkin banyak markah sikit dekat after so long tak dapat tengok kat cinema, bagi markah sikit kat situ lah, ada sikit kan. Tapi seronok lah enjoy tengok cerita ni. Yeah. Alright, so yep. And then one more So, thing, dia Godzilla vs Kong. less than 2 hours. So okay lah, dia tak overstay dia punya welcome lah. Dia fast pace Draggy kan. sangat. Not too long. Yeah, fast pace, Betul. kejap je habis. Agree sangat agree. Dia tak banyak buang masa. Yes, dia tak Yeah. banyak buang masa. Tahu-tahu dah start action. In fact dia tak banyak story tu, dia tak ada banyak cakap pun, dia tiba-tiba action. So kita pun enjoy lah tengok kan. Tak ada tunggu-tunggu lah. Itulah. Okay, thank you very much guys for your views. Harap semua guys dapat enjoy kita punya review. Cerita ni agak hot and spicy sekarang ni, tengah hype. So hope you guys like kita punya review kan. And then macam kita selalu cakap lah, that we don't need a lot, just share and subscribe. So hope you guys can promote our channel lah. Thank you very much. And of course, thank you to Nurain, our guest this week. Hopefully next week Fadilah. Okay, Nurain. Thank you for inviting. Okay. Bye guys, see you. So, baik, kita akan beritahu lah cerita apa kita akan review next week. Okay, bye-bye. Bye.